السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين، ولأزواجه أمهات المؤمنين، ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين، ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا، وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة، وافتح علينا من لدنك علما، كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد، فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. الحديث السادس والعشرون، hadis yang ke-26. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: kullu sulami, wa fi riwayatin yusbihu ala kulli sulami alaihi minan nasi sadaqatun kulla yaumin tatlu'u, dia tatla'u bi dhammillah. Dalam itu dia tulis tatla'u lah. Silap sikit. Tatlu'u bi dhammillah, dengan didhammahkanlah, dengan dibagi depankanlah. Tatlu'u fihi syamsu, gitu baca dia. Kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu baina itsnaini sadaqatun wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fayahtamilu 'alayha yarfa'u aw tarfa'u lahu mata'ahu sadaqatun wal kalimatu thayyibatu sadaqatun wa bi kulli khatwatin tamshiha ila sholati sadaqatun wa tumitul adha at-tariq sadaqatun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Alhamdulillah. Hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah Al-Arba'in An-Nawawiyah hadis 40 yang dihimpun oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Pada malam ini insya-Allah kita masuk hadis yang ke-26. Kata Imam Nawawi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan
daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini namanya Abdurrahman bin Sakhra kalau tak silap. Kata setengahnya Abdullah bin Sakhra. Jadi terlupa nama dia sebenarnya nama apa, Abdurrahman ke Abdullah, kerana dia lebih suka dengan tasmiyah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abu Hurairah, bapa anak kucing. Jadi Abu Hurairah ni orang yang paling banyak sekali riwayat hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Abu Hurairah tidaklah termasuk di kalangan orang yang awal-awal masuk Islam, bahkan orang-orang yang kemudian dah, tetapi oleh kerana juhud dia, bersungguh dia, juhdun dia, bersungguhnya Abu Hurairah duduk di masjid Nabi SAW sebagai ketua Ahli Suffah. Ahli Suffah ni orang yang duduk di masjid Nabi tak ada umur, supaya apabila wahyu turun, maka mereka lah yang sempat catat ataupun ingat ataupun dengar ataupun kita kata mudah mengaji dengan Nabi awal-awal. Itu kerana wahyu nak sapa ni tak ada ayat dulu. Pakak mari weh wahyu nak sapa dah. Dia tak gitu. Maka Ahli Suffah ni lah orang yang bergaul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketuanya Abu Hurairah. Tetapi apabila zaman Sayyidina Umar, Abu Hurairah ni dilantik jadi gubernur, jadi menteri besar kita. Bahkan kaya-raya dia, dengan sebab dia berniaga kuda, bukan niaga pi kuda, berniaga kuda. Maka pada ketika mana dia kaya tu, dia bolehlah beramal dengan apa yang dia mengaji mula, daripada kelebihan bersedekah, kewajipan berzakat dan sebagainya. Kalau kira-kira masa dia duduk mengaji dengan Nabi itu terlalu miskin sangat. Nak makan pun tak cukup. Nak makan untuk diri sendiri pun tak cukup. Sehingga satu hari Abu Hurairah duduk di kalangan para murid-muridnya, teringat dia bila tengok makanan mewah depan mata. Dia teringat zaman dia duduk dengan Nabi SAW mula. Dia kata, kami ni Ahli Suffah ni biasa saja duduk semaya rebah guling batin. Sebab apa? Tak tahan lapar. Dan aku sendiri pernah jatuh rebah sebab lapar, lalu mari orang jejak atas kepala aku, ingat kau gila. Padahalnya tidak gila. Bukan masuk sawai berapa tidak, tapi kerana tak tahan lapar. Itu zaman Abu Hurairah. Jadi kalau kita fikir tengok, dah dia miskin ke? Maksud mengaji dengan Nabi itu dia tak ada rumah, tak ada harta, nak makan diri sendiri pun tak cukup. Ngaji buat apa? Betul? Bila Nabi cerita bab sedekah ni, bab sedekah. Ngaji buat apa, nak sedekah apa? Dia sendiri pun tak cukup. Kalau ikut kepala otak kita tak ngaji ya, ngaji buat apa? Kita sendiri tak nak amal. Tu salah. Salah kita faham cara lagu tu. Kewajipan mengaji ni bukan nanti nak kena beramal selalu. Kewajipan mengaji ni suku, asing. Wajib beramal tu asing. Wajib beramal tu nanti sampai time masa. Macam sekarang ni, wajib sembahyang isyak dah. Tak wajib lagi. Tak wajib lagi, tak masuk lagi isyak. Bila masuk waktu tu baru wajib sembahyang isyak. Tapi nak sembahyang isyak tu kita kena mengaji dah sembahyang syarat wajibnya berapa, syarat sahnya berapa, rukunnya bagaimana, qalbi, fi'li, qauli, syarat bagi tiap-tiap rukun dan perkara-perkara yang membawa batal sembahyang kita kena mengaji dah. Bukan nanti tunggu isyak tak masuk lagi, biar tak reti berapa. Tak boleh gitu. Maka mengaji ni seumpama menyediakan payung sebelum hujan. Gitu. Bukan nanti saya nak beramal ke apa, saya miskin. Saya mengaji lah bab zakat, saya mengaji lah bab sedekah. Saya kena makan zakat. Saya kena orang sedekah. Tak gitu. Sebab kita tak tahu ke depan hari bagaimanakah aturan hidup Allah Ta'ala atur untuk kita. Sepuang Abu Hurairah, dia sendiri pun tak tahu ke depan hari dia jadi kaya-raya.
dia pula jadi orang yang wajib keluar zakat. Padahal masa duk mengaji dengan Nabi di Masjid Nabawinya, dia lah orang paling miskin sekali, susah sekali. Nah, siapa nak makan pun tak cukup. Pernah, satu hari terlalu lapar sangat, maka dia pun buat satu hello. Dia kata, kalau mari sahabat-sahabat seumpama Uthman ke Ali ke Umar ke Abu Bakar, aku nak tanya soalan sikit. Nah, nak tanya soalan tu cadangannya supaya sahabat-sahabat ni bila duk jawab sambil-sambil berjalan nak balik ke rumah tu, mari Abu Hurairah pakai sekali tengah hari tadi. Jadi masuk Sayyidina Uthman, dia pun tanya soalan. Sayyidina Uthman pun jawab. Takjub pergi makan. Dah, farah dia. Marinya Umar pula. Umar pun mari masuk masjid Nabi, dia pun sudah Umar semaya ke apa. Macam Sayyidina Uthman juga. Dia pun gitu belakang. Ya Umar, saya ada kemusykilan ni, nak tanya sikit soalan. Sambil-sambil berjalan tanya soalan, sambil-sambil berjalan Sayyidina Umar jawab. Siapa depan rumah, Umar takjub masuk rumah makan tengah hari. Farah menonggeng dia. Abu Bakar lagu tu juga tak nyanjuk lagi tadi. Allah, dia kata tak ada orang dia bukan nak tanya soalan sangat, nak makan nasi berapa tengah hari, tak ada orang nak ajak makan. Tiba-tiba Rasulullah masuk. Rasulullah masuk dalam masjid. Dia pun pergi jumpa dengan Nabi SAW, buat tanya soalan. Ya Rasulullah, ada kemusykilan. So kata tak sawak muskil aku tahu mula apa baik. Rasulullah tak ditipu Rasulullah. Rasulullah tahu. Abu Hurairah ni bukan nak tanya soalan sangat, cuma nak makan tengah hari. Rasulullah juga lah kok haji yang kata ambo ni apa ni. Umar tak berajak, Uthman pun tak ajak, Abu Bakar pun tak ajak. Maka Rasulullah kata, mari, ini ada satu bejana susu, ada daging, ada roti. Ada daging kambing, ada roti. Syukur darinya. Kenyai dah hari ni. Tapi sebelum tu mugi panggil 80 orang ahli sufah lain. Mari makan sekali. Allah kata perang nunggu dah Abu Hurairah. Tengok kau saya makan ni tak cukup dah. Jadi Abu Hurairah kau kena coba, kena bagi daging, bagi roti, cuah susu dalam gelas gapo sore-sore 80 orang ahli sufah tu makan, minum, kenyang. Barulah akhirnya tinggal kita dua orang ni, Abu Hurairah. Makan. Makan kenyang. Rasul kata zik tambah. Cukup dah ya Rasulullah. Kenyang. Ada lagi lebih, dibagi ke jiran tetangga. Itu satu daripada mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanan yang sikit tapi mencukupi, bahkan lebih daripada cukup untuk jamu orang yang nak dijamu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu beberapa kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik. Kalau gitu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan redhalah oleh Allah daripadanya Abi Hurairah. Qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, kullu sulami, dalam riwayat yang lain, yusbihu ala kulli sulami, berpagi-pagilah di atas tiap-tiap tulang sendi kita manusia. Mana sulam ni artinya izam, tulang sendi ni. Tulang tubuh kita ni. Kullu sulami au yusbihu ala kulli sulami, bermula tiap-tiap tulang sendi, ataupun berpagi-pagilah di atas tiap-tiap tulang sendi, minan nasi, daripada manusia, ay min kulli ahadin minan nas, daripada tiap-tiap seorang daripada manusia. Minan nasi ay min kulli ahadin minan nas, daripada tiap-tiap seorang daripada manusia, tak lepas. Bukan tertentu manusia, tertentu tidak, semua tak terkecuali. Kita kau siapa, kau asal kata manusia, tulang-tulang sendi kita ni
tiap-tiap pagi alaihi. Nah, alaihi ini kalau kira zahirnya macam wajib. Itu dah. Nah, tapi sebenarnya dia kata dalam syarah zahiruhu al-wujub. Zahir sirah ala ni memberi makna wajib. Wajib atasnya, atas tiap-tiap tulang sendi itu sedekah, sedekah. Tapi bukan makna wajib sini. Walaisa kadzalik. Padahal makna ala di sini tidak dengan makna wajib. Bal huwal mandub, bahkan sunat. Dia ala ni salah satu daripada sirah menunjuk kata wajib. Nah, contoh kita kata alaika wa alaika, dan di atas engkau. Apa maksud? Ai ilzam alaika, wajib ke atas engkau. Wa yajibu alaika, dan wajib ke atas engkau. Yang makna ala ni asalnya sirah menunjuk makna wajib. Sebab orang panggil ala dengan makna madarrah, beban, takalluf, memberati. Tetapi di sini tidak dengan makna wajib. Di sini dengan makna sunat. Tu. Wa nadbuhu, dan kesunatan tu kama kainun kama, adalah ia seperti mana barang qala abi Jamrah. Seperti mana barang yang telah berkatalah qala Abu Jamrah, seperti mana barang yang telah berkatalah oleh Abu Jamrah, bil istiqra'i min khariji la bi sighati. Jadi difahamkan makna sunat di sini tidak daripada sirah ala, tetapi daripada dalil yang lain yang menunjukkan makna sunat. Tidak makna wajib. Itu gitu nak sebut. Ya gitulah. Ya kalau kita ngaji usul fiqh baru kita agak mudah nak faham sikit. Ya asal makna perintah ni asal makna wajib. Sehingga ada dalil yang lain, qarinah yang lain, dalil yang lain yang memalingkan makna wajib itu turun daripada wajib kepada sunat. Maka jadi sunat. Sebab sunat dan wajib ni sama-sama perkara hak disuruh, diperintah. Wajib maknanya talabul fi'li talaban jaziman. Syarat tuntut kita perbuat sebagai tuntut yang putus, tak dapat tidak, kena buat. Sekira-kira yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, diberi pahala, dijanji syurga kerana kita mengerjakan tuntutan Tuhan itu dengan ikhlas, dan dijanji seksa api neraka kerana kita tidak menunaikan tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, azan sudah. Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la asyhadu an la asyhadu anna Muhammadar Rasul. Asyhadu anna Muhammadar Rasul.
La haula wala quwata illa billah. La haula wala la haula wala la haula wala Allah akbar Allah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wah at-tammah wa salatul qa'imah. Ati sayyidina Maulana Muhammadan wa sallallahu wa syarafa wa darajatal 'aliyah Baik. Jadi ala ni zahirnya memberi makna wajib. Tetapi bukan makna wajib sebenarnya. Bal huwa mandubun, bahkan makna ala di sini dengan makna sunat. Dan kesunatan dia itu seperti mana yang telah berkata oleh Abi Jamrah. Kama qala Abu Jamrah bil istiqra'i min khariji. Dengan periksa dalil-dalil yang di luar, la bisirati, tidak dengan sirah lafaz. Jadi bukan dengan lafaz. Ala itu terus difaham dengan wajib. Memanglah kalau kebiasaannya ala itu menunjuk makna wajib, ilzam alaika, makna wajib atas engkau. Tapi di sini dengan makna sunat. Itu. Nah. Jadi sunat dengan wajib ni dua-dua perkara yang dituntut oleh syarak sana. Dua-dua tu sama dituntut oleh syarak. Tetapi tuntutan syarak dengan wajib tu dengan makna putus. Talabul fi'li talaban jaziman. Makna syarak tuntut perbuat sebagai tuntut yang putus. Tak dapat tidak, kena buat. Kalau tak buat, wa yu'aqabu ala tarkihi, dijanjikan seksa iqab akhirat lah kerana kita meninggalkannya. Itu dia panggil wajib. Kalau sunat, al-mandub atau an-nadbu, kesunatan ni, kalau yang mandub, kalau yang sunat, bukan buat tak apa, tak buat tak apa, bukan gitu. Yang kita faham sunat ni buat tak apa, tak buat tak apa, hak tu bukan sunat. Kalau buat tak apa, tak buat tak apa, itu dia panggil mubah, harus. Kalau sunat ni kena buat. Talabul fi'li, syarak tuntut juga kita perbuat. Tapi bi ghairi jazimin, dengan ketiadaan putus. Itu maksud gitu. Tak putus. Sekira-kiranya yusabu ala fi'lihi, dijanji pahala kerana kita mengerjakannya dengan ikhlas. Wala yu'aqabu ala tarkihi, tapi tidak dijanji seksa iqab kerana kita meninggalkannya dengan sebab malah. Dengan sebab malas tak apa. Jangan pula kita tinggal tu dengan sebab kita mentahkir, ihanat, menghina-hina. Jangan. Sunat jah. Jangan itu. Itu menghina dia panggil. Itu berdosa dengan sebab menghina. Jangan kita menghina perkara sunat. Jadi perkara sunat ni bukan jah. Tapi kita tak buat tu sebab kita malah, itu tak apa, tak berdosa. Tak jadi seksa. Jadi di sini alaihi di sini dengan makna sunat atasnya. Mana begitu mana? Jadi kullu sulami au yusbihu ala kulli sulami, berpagi-pagi di atas tiap-tiap tulang sendi kita. Bermula tiap-tiap tulang sendi, berpagi-pagi di atas tiap-tiap tulang sendi minan nasi, daripada manusia, ai min kulli wahidin minan nas, daripada tiap-tiap seorang daripada manusia,
alaihi sunat atasnya, atas tiap-tiap tulang sendi sedekah, sedekah. Bila sendi kita ada berapa ada ni, tulang kita ada berapa, sunat sedekah. Berapa sedekah? Syukran lillahi ta'ala, syukran lahu ta'ala, kerana syukur kepada Allah Ta'ala alaiha, di atas tulang-tulang sendi kita. Sebab apa kita syukur pada Allah Ta'ala di atas tulang-tulang sendi kita? Li'anna tarkiba hadzal uzza wa salamata min a'zamin ni'amillahi ta'ala. Kerana tersusunnya segala tulang-tulang sendi kita dan selamatnya tulang-tulang kita ni ialah setengah daripada sebesar-besar nikmat daripada Allah Ta'ala ala qaddihi, di atas hamba-Nya Allah Ta'ala. Ini syarat dia. Maka bila gitu fayahtaj, maka berhajatlah, fayahtaj, maka berhajatlah kullu izami, oleh tiap-tiap daripada tulang, minha, daripadanya, ila sadaqatin anhu, kepada sedekah daripadanya, daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bi khususi, dengan khusus kita niat sedekah itu kerana apa? Syukur di atas tulang-tulang sendi kita. Kita sedekah tu niatnya khusus kerana tulang-tulang sendi kita Allah Ta'ala susung comel, molek, selamat, tidak patah, tidak hirup, tidak seteruk ke apa, boleh akak tangan, boleh jalan pergi mari. Maka kita sedekah tu niatnya khusus. Liyutimma syukur, supaya sempurna syukur ala nikmatillah, di atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya sunat kita sedekah. Jadi tiap-tiap pagi, tiap-tiap hari ada tuntutan sedekah kerana tulang-tulang sendi kita. Jadi kita niat sedekah itu kan apa? Syukur di atas nikmat Allah Ta'ala menyusunkan tulang-tulang kita dan menyelamatkan tulang-tulang kita daripada patah, hirup, apa. Maka itu hukumnya sunat. Itu sunat. Begitu. Tanda kata kita syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi kata lagi kulla yaumin. Ada dengan kulla. Jadi zarf, mansub ala zarfiyah. Kulla yaumin, ada tiap-tiap hari Nabi kata. Tatlu'u fihi syamsu, yang terbitlah padanya pada tiap-tiap hari oleh matahari. Yang terbitlah padanya pada tiap-tiap hari tersebut oleh matahari, ta'dilu, engkau berlaku adil, ay an ta'dila, bahawa berlaku adil engkau bainasnaini, di antara dua orang. Dua orang mana? Al-mutahakimaini, yang minta berhukum ke kedua-dua ni, atau mutakhasimaini, atau dua-dua orang tadi itu saling bermusuh-musuhan, atau mutahajiraini, ataupun kedua-dua orang itu saling berkelahi. Tu bila idza kana hakiman, apabila engkau tu seorang tu hakim, tu ngulu ada ni, tu qadhi ke, atau muslihan, ataupun apabila seorang kamu tu ialah muslih, orang yang nak memperbaiki masyarakat. Kalau kita kata tu guru, kau ustaz, kau apa, dia nak baiki masyarakat. Maka setiap hari mu berlaku adil di antara dua orang yang saling minta hukum, atau saling bermusuhan, atau saling berkelahi. Apabila adalah mu tu seorang hakim, atau mu seorang yang nama islah, tu
Maka ketika itunya shadaqatun, ialah sedekah juga. Sedekah juga. Itu sedekah. Sedekah apa? Alaihima, shadaqatun ay alaihima, di atas kedua-dua orang tadi. Itu artinya orang yang memperbaiki orang yang mentarbiyah orang yang nak memperelokkan manusia itu hijrah sedekah. Hijrah sedekah. Sebagaimana dalam Quran pun Allah Taala sebut, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tuhan kata dalam Quran, la khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan fi katsirin min najwahum, di dalam banyak berbisik-bisik, bercakap-cakap mereka itu manusia. Tak ada kebaikan illa, melainkan kalau ada kebaikannya apa? Man, mereka yang cakap banyak tetapi amara bi sadaqatin, yang suruh orang dengan sedekah. Au ma'rufin, ataupun orang cakap banyak tapi amara bi ma'rufin, suruh orang buat perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Au islahin bainan nas, ataupun dia bercakap banyak itu untuk islah, untuk memperbaiki manusia, memperbaiki masyarakat. Maka kalau orang tu buat lagu tu, Tuhan kata, wa may yaf'al zalika ibtigha'a mardatillah, siapa yang buat perbuatan tersebut kerana nak cari keredaan Allah, bukan nak cari keredaan manusia. Sebab orang suruh sedekah ni ada juga nak cari keuntungan dunia, kemewahan dunia. Dia suruh sedekah kau, suruh sedekah dia. Itu dia guna duit sedekah tu untuk kemewahan dunia dia. Tak jadilah tu. Dia suruh sedekah tadi itu kerana ibtigha'a mardatillah, kerana menuntuti, mencari keredaan daripada Allah Taala. Ataupun suruh orang buat baik kerana nak suruh orang kata dia ni bagus, baik. Nak suruh orang kata dia ni juru, tok guru, orang soleh. Atau dia tarbiyah orang supaya jadi baik, supaya orang kata dia ni tok syekh, mursyid dan sebagainya. Tak jadi lagu tu. Niat orang tadi cakap banyak ada kebaikan tu jadi kebaikan apabila dia buat tu kerana nak cari redha Allah. Itu ayatnya. Wa may yaf'al zalika ibtigha'a mardatillah. Barang siapa yang memperbuat demikian itu kerana nak cari redha Allah, fasawfa yu'tihi ajran 'azima, maka selagi akan diberikan, diganjarkan akan dia akan balasan yang sangat besar. Jadi pagi-pagi kita menyelesaikan masalah orang. Masalah orang kampung, urusan orang kampung, ataupun apa saja memperbaiki akhlak anak-anak muda kampung kita, buat program itu semua shadaqatun alaihi. Sedekah. Jadi kalau masjid buat program-program anak muda untuk dekat dengan masjid, masjid sedekah balik. Itu maksud itu. Itu lagu tu. Jadi orang sedekah ke masjid duit, masjid pula sedekah kepada orang kebaikan. Saling sedekah. Itu maksud itu. Tu bukan kata orang sedekah ke masjid, masjid simpai ke masjid. Ada juga masjid lagu tu. Orang sedekah ke masjid duit. Lepas tu tiap-tiap bulan berbangga umum kutip berapa puluh ribu, berapa ratus ribu. Tak jadi tu. Apa tujuannya? Tak ada tujuan lagu tu. Lepas tu duk beku duit dalam bank itu. Tak jadi tu. Tapi bukan masjid kita masya-Allah, dengan homestay ke apa ada berlakon dengan tak apa, tempat orang berat-berat ke apa orang miskin susah gerobok rezeki dia macam-macam aktif alhamdulillah.
buat pengajian, kuliah subuh, kuliah maghrib, alhamdulillah. Ada masjid dia jaga nak himpun duit ya. Nah, kuliah maghrib tak ada, kuliah subuh tak ada isi pengajian ilmu tak ada. Lepas tu tiap-tiap Jumaat bergerak tabung masjid orang mari sembahyang Jumaat. Nah, tokoh nak mari sembahyang Jumaat atas padang orang dalam kedai kopi tu. Jadi bila masjid tampung banyak, duit masuk banyak. Lepas tu apa program? Tak ada program untuk diumum setiap bulan. Alhamdulillah, masjid kita berjaya mengumpul sebanyak 100,000, 200,000, sejuta pun ada, juta-juta pun ada. Tak gerak gimana? Lepas tu, gunalah sikit, molek ke, Isra Mi'raj ke, guna sikit lah. Moreh-moreh ke, boleh puasa. Lepas tu, tukar bakut jambe. Sikit-sikit itu lah, takut habis duit. Weh lah, rugi lah betul. Nah, sepatutnya masjid boleh buat sedekah pula. Apa? Buat program-program yang boleh memperbaiki akhlak anak-anak muda di kawasan kampung masjid itu. Itu sedekah. Masjid sedekah pula. Nah, buat pengajian ke, buat apa, itu tandanya masjid sedekah pula pada orang. Itu sebab tengok Nabi sebut kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu baina itsnaini shadaqatun. Pada tiap-tiap hari yang terbitlah padanya pada tiap-tiap hari itu oleh matahari, ta'dilu ayat ta'dilah, bahawa engkau berlaku adil di antara dua orang yang saling berminta hukuman atau saling bermasam muka atau saling berkelahi, berbalok, bergocok. Nah, idza kana hakiman, apabila adalah engkau tu seorang tu hakim, atau qadiyan atau qadi, atau muslihan atau seorang muslih. Muslih orang yang memperbaiki orang. Maka kita orang JK masjid ni memang muslih. Nah, memang muslih. Orang yang nak jadi JK masjid ni tak boleh kalau tak ada pemikiran nak muslih, nak islah. Kalau jadi soleh tu senang. Jadi soleh tu jadi baik seorang. Kalau soleh baik seorang tak sesuai nak jadi JK masjid. Nah, nak jadi EJK masjid, ketua kampung, wakil rakyat, apa ni, kena ada orang yang soleh dan muslih. Nah, dia tu baik, syarat dulu. Jangan dia muslih dia sendiri. Dia sendiri soleh, berat lah tu. Dia sendiri tu soleh. Kemudian dia kena ada jiwa muslih. Apa? Dia nak memperbaiki juga orang lain. Nak memperbaikkan juga orang lain. Nak islah orang lain juga. Baru jadi. Sebab ada orang baik, tapi dia tak suka nak baiki orang. Dia juruh dia, aling dia, lebay dia. Orang lain masyarakat ni jahat, kau rosak, kau nak masuk dengan aku ke apa, mampu gimung dah. Tak boleh lagu tu. Tak jadi tu. Dia kena soleh dan dia kena muslih. Dia kena baik dan dia kena ada jiwa nak memperbaiki masyarakat, nak memperbaiki orang. Gitu. Tak boleh. Nah, jadi barulah ada orang panggil fikir pada umat. Fikir pada umat. Macam mana ni kalau kita tak sekap orang ni mengajar ni, teruk sangat ni. Mengajar karut, tafsir Quran ikut kepala otak sendiri ni. Nahmu tunggal langgar. Bila nahmu tunggal langgar, makna jadi tunggal langgar. Benda hak ising dikata PE, berat. PE bina majbur pula tu. Bahaya. Man fassara al-Quran bi ra'yi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mentafsirkan Quran mengikut kepala otak dia sendiri, maka dia menyediakan tempat dalam api neraka. Berat tu. Maka sebab tu kita kena tahzir, kena bagi ingatan kepada orang ramai. Jangan pergi mengaji dengan orang lagu tu. Jangan duk pergi hantar anak ke pondok orang lagu tu. Bahaya tu. Tu dia tidak dapat memahamkan agama kepada anak awak kalau awak hantar pergi mengaji situ.
Sebab bila kita dah nasihat molek-molek dah dengan cara baik, dia tak dengar juga. Dia masih berdegi, bergerak. Tak ada cara nak guna. Maka ketika tu wajib kena ngopak. Wajib kena ngopak. Yang ngopak ni ada hak wajib. Ngopak ni asalnya hukum haram di ijma'il ulama. Haram dengan ijma' ulama. Ghibah. Iyyaka wal ghibah. Fa innal ghibata asyaddu minaz zina. Jauhilah diri engkau. Ai ba'id nafsak. Iyyaka wal ghibah. Mana ai ba'id nafsaka 'anil ghibah. Jauhilah diri engkau, meninggalkan diri engkau daripada berbuat umpatan. Sebab umpat tu lebih teruk dosanya daripada berzina dengan pelacur. Tapi ada beberapa tempat. Kalau Syekh Abdul Qadir Mandiri dalam kitab Bernama Bagi Hati, dia bila ada 6 tempat, 6 masalah harus mengumpat. Bukan wajib mengumpat. Bukan jadi wajib nak terkadang. Seumpama cerita pasal orang yang berfahaman sesat, seumpama Syiah, Wahabi ke, Qadiani ke, itu wajib kita kena tahzir, wajib kita kena umpat. Jangan pula bila orang kata, apa ni ustaz, duk buka aib orang. Weh, aib ni ada hak wajib kena tutup. Haram kita sebar. Mana? Aib yang bersifat pribadi. Itu. Ingat baik. Aib ni ada 2. Aib yang bersifat pribadi, aib yang bersifat umum. Bersifat umum, maknanya dosa dia buat tu berjerakit dengan orang lain. Maka aib yang bersifat pribadi ni haram kita buka. Man ayyara li akhihi dzambin lam yamut hatta ya'mal. Tidaklah mana-mana orang yang membuka aib saudaranya melainkan Allah akan membalaskan dia pula buat aib tersebut sebelum dia mati. Dia tak akan mati sehingga dia sendiri buat aib tersebut. Itu. Aib tu bersifat pribadi. Mana? Seumpama tak semaya. Dia tak jakit dengan orang tu. Tak puasa. Dia tak jakit dengan orang tu. Bahaya diri dia kan. Semaya subuh lewat ke. Tu aib. Tapi diri dia tak berjakit dengan orang. Buka aurat, dedah aurat. Aib tu tak berjakit dengan orang. Tak berbahaya kepada orang lain. Zina dengan pelacur. Aib. Tapi tak jakit dengan orang lain. Tapi kalau perogoh bersiri, ni tak boleh ni. Peliwak, bahaya ni. Perasuah, itu tak boleh. Dia berjakit dengan orang ni. Masalahnya. Masalah ni berjakit dengan orang. Atau mengajar karut-marut. Mengajar, dia tak mengajar dengan dinding. Yang mengajar orang. Maknanya berjakit dengan orang, betul tak? Maka aib ni, aib yang wajib disebar. Setelah mana dinasihat dengan secara baik. Nasihat molek dah. Pergi ngaji dulu. Jangan kecek lagu ni, tak kena ni. Kalau kita tak pasti, kita tanya dulu. Jangan kita ngajar benda kita tak pasti. Contoh, royak molek dah, tak dengar. Bukan dia lebih alim. Tak ada tu guru alim. Dia ni alim sekali. Supaya Habib Omar, supaya Habib Muzi. Cerita kelebihan ulama tu dia pun supaya tu. Atau dia lebih pada tu lagi. Siap. Tak ngaji dia tak. Dapat mikrofon, beru. Ilmu ni, tu beru gitu ya. Quran hadis mana, ayat mana. Soalan apa tanya boleh jawab lah ke. Boleh lah karu. Boleh jawab sungguh karu. Ini bahaya ni. Ini aib lagu ni kita kena sebar. Wajib disebar. Supaya menjadi ingatan waspada orang ramai. Bahaya ni ngaji dengan ni. Salah juga ngaji. Itu. Buat keluar hukum hakikat sikot dia. Siapa hak nikah helik siap, tak sah berlaku. Berat tu. Siapa nikah helik siap, tak sah berlaku. Dia tu qadhi ke? Dia tu hukum sah tak sah nikah kan? Sah nikah cuma tak mengikut aturan undang-undang syariat di Malaysia. Ni waktu bi hukum hakikat sikot dia. Bahaya.
Maka ketika itu wajib diumpati, wajib didedahkan aib yang seperti itu. Sedekah. Supaya apa? Supaya orang jadi baik. Supaya orang tinggal. Supaya orang tidak ikut ajaran-ajaran sesat, pemikiran-pemikiran yang menyeleweng. Huraian-huraian yang salah dengan syariat. Itulah itu. Habis. Bukan semua aib itu haram kita sebar, dan bukan semuanya haram kita umpat. Ada tempat-tempat harus, bahkan wajib umpat. Ada tempat-tempat wajib disebarkan aib seperti itu, supaya orang tahu. Macam ajaran hadi apa tu, millah, ada hadi minallah, ada dalam YouTube ada. Wajib kita kena sebar. Sebar apa? Sebar keburukan dia. Salah dengan bini orang, peluk bini orang. Wih, dah tergamuk. Tergamuk suami pun dia. Boleh. Jangan boleh kita tak ini aib ni, tak baik kita sebar ni tutup. Pas tutup tak ada orang tahu. Kau ramah mengikut dia. Kau berapa beribu. Nak kata apa? Akhir-akhir hak palsu dianggap betul. Hak dusta dianggap benar. Sila apa? Sila orang soleh yang tidak ada jiwa muslim. Sila orang yang baik tapi tak ada jiwa nak memperbaiki orang. Ya, biar kita soleh yang baik. Siap, Habis. Wa tu'inu. Atau berkata takdilu tadi. Wa an tu'ina, dan bahawa engkau tolongkan ar-rajula, akan seseorang. Ar-rajul itu bukan laki-laki saja. Dia panggil babul iktifak. Mengada dengan sebut rajul itu perempuan pun masuk juga. Kita membantu seseorang, tak kira umum. Wa tu'inu wa an tu'ina, dan bahawa engkau bantukan akan seseorang fi dabbatihi, pada kenderaannya. Tak kira lah. Nak naik kereta ke, nak naik motor ke. Fayahmilu alaiha. Dalam kitab itu fatahmilu. Fatahmilu. Fayahmilu. Fatahmilu. Fatahmilu alaiha, maka engkau tanggungkan di atasnya, di atas dabbah tadi. Mana engkau tanggungkan akan seorang tadi itu di atas kenderaan dia. Mana mu tolong dia naik kenderaan ke, atau kenderaan dia mampu tepi jalan, mu tolong untuk beki ke, ikutlah, mu tolong seorang. Au tarfa'u lahu mata'ahu, atau engkau angkatkan baginya, bagi seorang, mata'ahu, akan mata bendanya, bagai-bagai dia lah. Bagai-bagai seorang yang nak musafir, nak pergi jalan, mumpuk kita tolong angkat juga bagai-bagai dia, boleh bonek kereta, ikut. Jadi mu tolong seorang pada kenderaannya, maksudnya tolong angkat dia boleh kenderaan ke, ataupun tolong beki kenderaan dia ke, atau tolong bawa kenderaan dia ke, ia berlaku masuk ni. Atau muakak bagai dia boleh kenderaan ke, tolong jiran kita nak pergi Mekah ke, nak musafir jauh, kita pun tolong angkat bagai-bagai buh dalam bonek kereta dia. Itu kata Nabi, sadaqatun minka alaihi. Sadaqatun sadaqatun minka alaihi, sedekah daripada engkau ke atasnya, ke atas seseorang tak dihormat tolong. Artinya di sini ta'awun, tolong-nolong itu sendiri adalah sedekah. Tolong-nolong. Itu. Umumnya tolong-nolong itu sedekah. Kita nak mari masjid, bawa motor, tengok demo jalan kaki. Lambat ni. Nak hujan dah. Kita pun mari naik sekali.
Atau ni kita naik kereta, tengok orang jalan kaki, nak tak bawa payung, nak hujan dah. Mari naik sekali ni. Kita sedekah lah tu jawab. Sadaqatun ay minka alaihi, sedekah engkau daripada engkau ke atas orang yang engkau tolong tadi tu. Itu maksud gitu dah. Jadi ta'awun tu sendiri adalah sedekah. Tapi ta'awun sini syaratnya di atas kebaikan. Nah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ta'awunlah kalian, tolong-nolonglah kalian di atas kebaikan dan takwa Allah. Kita tolong-nolong di atas kebaikan dan takwa Allah. Apa takwa Allah? Yakni ikhlas kerana Allah kita tolong tu. Bukan nak harap orang puji kita baik hati ke, juru ke. Nah, tidak. Kita tolong orang tu kerana takwa Allah. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kamu tolong-menolong di atas dosa, wal 'udwan, dan permusuhan. Jangan. Itulah. Nampak nak jadi kemusuh ke apa? Kita tak payah tolong-menolong. Maka jangan kita tolong-menolong kalau dosa, kalau maksiat. Nak buat program-program maksiat, atau perkara-perkara yang melarang, melalaikan, atau perkara tersebut boleh menyebabkan bala, sebutir kampung, sebutir negeri tak duduk aman. Maka ketika itu jangan kita tolong-menolong. Anak waktu bukan sedekah. Tolong-menolong yang sedekah ni di atas kebaikan dan kerana Allah. Baik. Wal kalimatu thayyibatu, dan bermula segala kelimuh-kelimuh yang baik. Mana kelimuh yang baik? Min nahwi zikri wa du'ain lin nafsi wal ghairi. Kelimuh-kelimuh yang baik ni daripada seumpama zikir ke, doa ke, untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Wasana'i bihaqqi, puji dengan sebenar ke. Wasalamin alaih, dan beri salam ke atas orang. Dan balas salam ke. Dia belaka tu. Dia belaka. Orang panggil apa? Kelimuh yang baik. Assalamualaikum. Sedekah. Waalaikumsalam. Sedekah juga. Sedekah juga. Ataupun berzikir, baca Quran ke, la ilaha illallah ke, subhanallah ke. Ataupun doa, ya Allah, Allahumma Rabbana, doa untuk diri kita ke, atau untuk orang lain ke, atau puji sebenar. Mana puji itu kena kepada perkara yang betul, tidak melampau-lampau. Kita puji perkara yang betul. Itu pun kalimatut thayyibah. Nabi kata kelimuh yang baik sadaqatun. Itu ialah sedekah. Sedekah daripada mana pula? Sadaqatun ay minhu ala nafsihi. Sedekah yang baik dari kerana kelimuh tersebut di atas diri seorang. Sadaqatun ay minhu ala nafsihi. Daripada kelimuh yang baik itu di atas dirinya seorang. Kenapa? Lima fihi min sururi sami'i. Kerana barang yang sabit pada kelimuh-kelimuh yang baik itu daripada seronok orang yang mendengar. Wajtima'il qulubi, dan rasa bersatu hati. Jadi bila kita sebut baik, kita beri salam, kita jawab salam, kita berzikir, kita berdoa untuk diri kita kebaikan dan untuk orang lain kebaikan, maka ketika itu sedekah. Sedekah apa? Sedekah daripada kelimuh yang baik itu di atas diri seorang. Sebab apa? Sebab orang yang mendengar kelimuh yang baik tadi itu, hati dia rasa seronok. Betul tak? Kita jumpa kita, mudah-mudahan kita dua jumpa di syurga akhirat lah. Seronok tu. Orang dengar, amin ya Allah, amin. Kan? Sedekah tu. Wih, luah sedekah ni. Kita dua gamak. Duit saja sedekah. Tak ada duit tak boleh sedekah. Duk kita jual.
Berapa lagi Ustaz? Tak cukup kata. Ada lagi tu. 300,000 buat pondok. Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi rezeki. Allah Ta'ala bagi jalan. Kalau orang panggil seronok tu, kita buat amin, berkatkan di doa baca ni. Amin. Istajib doa ana ya Allah. Doa perkenanlah permintaan kami ya Allah. Kan seronok lagu tu. Orang kata, tak ada duit kat kau buat. Bukan lagu tu, cakap apa lagu tu. Nak buat sangat, duit tak ada. Ya kamu sedekah duit saja kali. Tak ada duit, kita sedekah kalimatut thayyibah. Kalimah-kalimah yang baik. Itu. Sebab apa sedekah? Lima fihi min sururis sami'i wa ijtima'il qulub. Kerana ada pada kalimah yang baik itu daripada seronok para pendengar. Telinga, habwai orang telinga dengar ni rasa seronok, hati pun rasa ijtima', rasa ribu, rasa dekat. Aku didoa oleh orang ni. Aku dipuji baik oleh orang ni. Aku hati jadi gitu. Tidak khusumah, tidak ngatai ni, tidak menatai. Tidak lagu tu. Tu tengok. Luahlah artinya sedekah ni, sangat luah. Nabi nak bagi kita supaya pandangan kita pada sedekah ni tidak hanya pada harta. Berarti orang seumpama Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini sendiri, walaupun dia orang miskin, fakir, fuqara, ahlus suffah, maka dengan sebab dia dengar hadis Nabi ni, apa dia tak mampu bersedekah? Mampu. Dia boleh tolong orang, dia boleh memperbaiki orang sebab dia ada ilmu, dia ngaji. Dia boleh islah orang, dia boleh mengajar kebaikan pada orang, dia boleh sebut baik pada orang. Ini sebagai sedekah. Sedekah. Wa bi kulli khatwati, dan dengan tiap-tiap jejak langkah. Khutwah ni maksudnya tapak kaki kita melangkah, itu khutwah. Wa bi kulli khatwati, dan dengan tiap-tiap langkahan kamu, tiap-tiap langkah, tiap-tiap jejak kaki kamu, tamsyiha, yang kau jalankan dengan dia, dengan tiap-tiap jejak tapak kaki kamu tu, ila salati, kepada semaya. Tidak semaya saja, ikutlah. Ini sebagai satu contoh. Ila salat, ila i'tikaf ko, ila tawaf ko, ila ibadatil mardiyah ko, ikut. Apa sahaja, wa ghairi dzalika min wujuhi ta'ati, daripada segala jalan-jalan kebaikan. Setiap langkah kamu nak menuju kepada ibadat, sama ada semaya ko, iktikaf ko, tawaf ko, nak mengajar ko, nak mengaji ko, nak sedekah ko, sedekahun ialah sedekah juga. Sedekah juga. Jadi kita mari masjid, tak bawa duit gapo, langkah kita tu ialah sedekah. Sedekah. Langkah kita tu ialah sedekah. Apatah lagi mari semaya, lepas tu ngaji pula. Tu masuk orang panggil janji khusus, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menjalani satu jalan untuk menuntuti ilmu agama, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang menjalani satu jalan yaltamisu fihi ilman, supaya dapat tuntuklah dia pada menuntuti jalan tadi itu, yang menjalani satu jalan itu akan ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, nescaya mempermudahlah oleh Allah baginya pada jalannya ke syurga. Tu tengok. Banyak kelebihan kalau kita tahu. Tapi kalau kita tak tahu, kita rasa tak ada kelebihan ke apa.
mari mengaji, mari semua, mari semaya, dibuat kebaikan, gotong royong, bersih kubur, ke berapa tak kira. Tu orang panggil qurbah belaka tu. Qurbah ilallah. Perkara-perkara yang boleh mendekatkan hati kita kepada Allah. Maka ketika tu sedekah. Habis. Wa tumitul adha, dan membuang. Wa tumitu bidhammi awwalihi wa fathihi. Boleh baca watamitu boleh, watumitu boleh. Dengan dhammahkan awalnya ataupun fathahkan awalnya boleh. Watumitu boleh, watamitu pun boleh. Boleh dua-dua. Boleh dua-dua. Halo. Assalamualaikum. Bukan. Esteru, orang duk ngajar esteru boleh tengok. Membuangkan al-adha akan perkara yang menyakiti. Al-adha mana perkara kal-qadari, wasyauki wa hajarin wa hayawanin, ikutlah apa saja. At-tariqi, pada jalan. Wa tumitul adha at-tariqi, membuangkan perkara yang menyakiti pada jalan itu. Shadaqatun, ialah sedekah. Sedekah apa? Sedekah minhu 'alan nasi wal hayawani. Sedekah daripada seorang yang membuang perkara yang menyakiti pada jalan tu di atas manusia dan binatang-binatang yang lain. Tu bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, orang panggil apa? Seringan-ringan cabang iman itu ialah membuang perkara yang menyakiti pada jalan. Kita tengok ada pokok tumbal ke ataupun ada barang jatuh ke yang menghalangi pada jalan, kita berhenti buang. Itu sedekah. Bahkan itu salah satu daripada cabang iman yang paling ringin. Tapi hak ni pun payah nak buat. Payah nak buat. Kita kalau lalu, tak apa. Kereta kita selamat. Janji hak kita je selamat. Orang lain biar pecah tayar ke apa. Tu. Sepatutnya tak gitulah. Ini bahaya ni orang. Kita pun berhenti depan sikit. Tolong dia alih. Tolong dia buat. Maka tu adalah sedekah. Habis. Sedekah kita kepada manusia dan hayawan yang lain. Habis itu. Kemudian kata dia rawahul Bukhari, meriwayatlah akan ini hadis oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari sebut dalam kitabul jihad, fi sulhi wal jihad, dalam kitabul sulhi wal jihad. Wa Muslim, wa Muslimun, dan meriwayat oleh Imam Muslim juga. Tapi Imam Muslim dia riwayat dengan beberapa lafaz yang agak berbeza. Antara lainnya hak mula-mula yusbihu ala kulli sulamin. Itu yang diriwayat oleh Imam Muslim. Lalu ada tambahan lagi. Fa kullu tasbihihi shadaqatun wa kullu tahmidihi shadaqatun wa kullu tahlilatin shadaqatun. Itu riwayat yang ditambah yang agak berbeza daripada Imam Bukhari. Jadi Imam Muslim dia agak beza sikit. Yusbihu ala kulli sulami min ahadikum shadaqatun. Fa kullu tasbihihi shadaqatun wa kullu tahmidihi shadaqatun wa kullu tahlilatin shadaqatun. Itu ditambah situ. Habislah. Kemudian insya-Allah kita masuk pula nanti al-haditsus sabi'u wal 'ishruna. Hadis yang ke-27 anin Nawas bin Sim'ana anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluqi. Betul? Wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ayyat tali'a alaihin nas wallahu a'lam. Ini kaedah ni ialah kaedah bagi orang yang duduk di nafsu
apa? Lawamah. Ini hadis lagi yang kita akan baca. Nah, hadis yang kita akan baca ni sesuai ataupun untuk konteksnya bagi orang yang duduk di nafsu lawamah. Tapi nafsu amarah beda nah, bukan dia bangga nak buat kejahatan yang dia buat. Masyhur ke orang, tak malu ke apa. Sebab Nabi kata apa ni? Kejahatan itu wakarehta dan bencilah engkau ayat tali'a alaihin nasu bahawa dilihatkan di atasnya oleh manusia. Maka itu kejahatan. Nah, jadi kalau orang hak jahat, orang hak nafsu amarah, dia tak benci, dia suka. Tidak awak program sini. Memang, dia bangga tidak ada tadi. Memang saya perokok, saya samsek, saya ya, dia sahu, dia jahat, jahat. Itu tak jadi tu. Jadi kita sambung semula pula insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سألك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.